الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasihi pengurusi majlis, imam, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Lama dah dok hari ni. Mari dulu bulan puasa 2018 pernah mari. Comel dah surau. Dah siap lagi. Shilling mak tu kau. Tapi hak asasnya siap dah lah. Hak bawah ni. Jadi pada hari ini kita baca sikit mengenai sirah Rasulullah. Dan tajuk ni mengenai peristiwa hak berlaku pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, iaitulah mengenai kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak tengok bagaimana detik-detik wafatnya Rasulullah. Jadi kita ambil pada malam ni daripada buku Rahiq Al-Makhtum, terjemahan satu kitab sirah yang sangat terkenal, pernah menang peringkat antarabangsa buku ni. Ditulis oleh seorang ulama hadis daripada India. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia meninggal pada 11 Hijrah, tahun 11 Hijrah. Berapa umur dia meninggal, Pak? 63 tahun. Rasulullah dia jadi utusan Allah, diangkat jadi utusan masa umur dia 40. Mati 63, makna dia berdakwah berapa tahun? 23 tahun. 23 bagi 2. Mula-mula dakwah di Mekah selama 13, baki dia 10 tahun selama baginda hijrah ke Madinah. Dan baginda wafat di Madinah. Baik. Rasulullah SAW ni dia ada tanda-tanda untuk dia mati, iaitulah pada tahun ke-10 Hijrah. Tahun ke-10 Hijrah ni dah berlaku macam-macam dah. Macam-macam perang, dan dah berlaku dah pembukaan kota Mekah. Dan sudah berlaku peristiwa umat Islam berperang dengan tentera Rom. Salah satunya perang Tabuk, dan satunya laginya perang Mu'tah. Maknanya tempoh zaman tu tempoh dah kemuncak kejayaan kerajaan di bawah pimpinan Rasulullah. Pada bulan Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, tiba-tiba baginda memberi satu petanda kepada para sahabat. Dia kata bahawa dia nak tunaikan haji. Rasulullah ni sebelum tu tak buat haji lagi. Pernah dah dulu nak buat haji, tapi dia sekat oleh orang-orang Mekah sebelum berlaku peristiwa pembukaan kota Mekah. Tak apa ingat peristiwa Hudaibiyah. Nak buat haji tu, tiba-tiba kena sekat tengah jalan, tak boleh masuk. Jadinya masa tu Rasulullah yang beritahu pada orang-orang ni yang dia kata dia nak buat haji. Orang Islam masa tu dah ramai dah, daripada Mekah Madinah dah merebak ke selatan sampai ke Yaman. Orang Yaman ramai dah Islam. Di sebelah Yaman ada Oman pun ramai dah Islam. Naik atas sikit dah ada Bahrain. Naik atas lagi ada negeri-negeri Islam yang lain, ramai dah. Lalu berhimpunlah seluruh umat Islam. Jumlah mereka pada zaman tu tak logik, berjumlah 120,000 orang. Satu jumlah yang sangat ramai berhimpun di Mekah semata-mata nak tunaikan haji bersama Rasulullah. Kerana pada perkiraan mereka, kalau tak ada peluang ni, payah dah nak jumpa peluang lain. Baik, berkumpul lah. Learning memanglah kita tengok 2 juta orang sekali buat haji. Tapi kadar learning, kadar zaman tu 100,000 ni dah lalu ramai. Bahkan kalau masa perang Ahzab, ketika 12,000 kepung Madinah, Allah dah lalu ramai. Terik ni 100,000, 120,000, terlalu ramai. Lalu bila mana mereka ni sampailah buat-buat ibadah manasik haji dan sebagainya, sehingga sampai di Jabal Rahmah, di Arafah.
Bila sampai di Arafah, baginda Rasulullah pun naik di atas. Kalau tahu sampai di Jabal Rahmah tu ada satu bukit, orang panggil Jabal Rahmah. Di tengah-tengah Arafah, lain ni dia buat comel dah. Ada batu-batu dia buat comel. Jadi dia naik sikit tempat tinggi, lalu baginda Rasulullah memberikan ucapan khutbah. Dan khutbah inilah digelar sebagai khutbah Hujjatul Wada. Sekala-sekala masjid-masjid surah dia tepek. Haji khutbah terakhir Rasulullah. Bukan, khutbah perpisahan Rasulullah. Itu dia nama tag dia. Panjang khutbah dia. Dia kata betapa pentingnya ucapan dia masa itu. Dia kata mana-mana orang yang mari sini mesti sampaikan apa yang aku pesan pada hari ini pada orang yang tak mari sini. Sedemikian penting pesanan dia masa itu. Dan antara isi yang paling penting dalam khutbah Hujjatul Wada' ni, ayah cik akan baca semua khutbah kedua ni Masjid Rusila. Sejak saya budak sekolah kat Rusila, pas ke learning, ayah cik akan baca satu hadis ni. Mana hadis tu salah satu pesanan dia waktu duduk di Jabal Rahmah, khutbah terakhir dia. Taraktu fikum amrain. Patah zaman bodoh tu boleh ingat. Ayah cik kerek sangat. Ulang. Lan tadilu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati rasulih. Aku beri wasiat padamu dua benda. Mu tak akan sesat selagi menumpukan dua ni. Al-Quran dan sunnah peninggalan aku. Selepas baginda selesai memberikan ucapan yang panjang, lalu tiba-tiba Jibril pun datang. Jibril datang. Lalu Jibril mari turun ayat Al-Quran yang merupakan antara ayat yang terakhir. Maknanya nak penutup dah seluruh isi kandungan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Hari ini kejut kita. Hari ini lalu aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Untuk kita berbahagialah. Telah aku cukupkan segala nikmat-nikmat aku ke atas kamu. Dan telah aku reda Islam ini menjadi agama kamu. Ini antara ayat yang terakhir. Bila tunggu ayat ni, baginda bacakan pada para sahabat, tiba-tiba Abu Bakar pun menangis. Aku pelik, buat apa wahai? Abu Bakar menangis, sedih. Dia kata dah kalau Allah berfirman mengatakan Islam ni dah sempurna dah, cukup dah apa yang dia untuk kita bermakna, tak lama lagi selesailah tugas Rasulullah. Kalau selesai makna kata baginda akan mati. Itu petanda-petanda awal masa itu muncul pada bulan Zulhijjah, tahun ke-10 Hijrah. Sehinggalah beberapa tempoh kemudian selepas peristiwa ni, satu hari Umar radhiyallahu an dia bawa seorang budak bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas masa tu kecil ni. Ya ke dalam majlis kita ni orang tua-tua ni. Dia bawa budak sekolah rendah. Yang tua-tua ni marah kat Umar. Hai Umar, buat apa ni? Mau bawa majlis budak ni dalam majlis kita. Umar kata nanti dulu jawab barang budak-budak ni. Mari aku nak terang. Aku nak kamu semua tafsirkan ayat iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Surah An-Nas. Kalau zahir ayat ni, apabila telah datang pertolongan daripada Allah, kamu melihat ramai orang menjadi penganut agama Islam ila akhir ayat. Jadi para sahabat ni terjemah zahir. Zahir macam mana agak Allah tolong kita dapat kemenangan. Kita terang budak ni, kata Umar. Dan Abdullah bin Abbas pula, dia kata sekiranya Allah dah beri kemenangan pada kita, bermakna sudah tidak lama lagi baginda Rasulullah akan meninggalkan kita. Tu budak ni buat kesimpulan. Lah sebab para sahabat radhiyallahu anhum, tanda-tanda dah jadi semakin banyak. Lalu masuk bulan Muharram, masuk tahun baru Safar. Bulan kedua bulan Safar. Masuk bulan Safar, kita baca sikit.
apa disebut oleh pengarang buku ni. Bila masuk bulan Safar, pada 29 Safar, baginda pergi ke Kubur Baqi'. Hujung bulan Safar baginda pergi Kubur Baqi'. Baqi' ni mana? Masjid Nabawi, sebelah dia, pintu 35. Sebelah belakang masjid. Bila dia pergi ke Baqi', baginda pun nak balik ke rumah dia. Rumah dia mana? Hari ni lah, di tempat makam dia. Tiba-tiba baginda pun sakit kepala. Yang mana suhu kepanasan Rasulullah meningkat dengan mendadak sehingga mereka dapat rasa suhu panasnya daripada serban yang balut kepala Rasulullah. Panah dia tu rasa ni, serban pun rasa kat tepi serban ni. Panah Rasulullah, panah doa lalu. Semasa sakitnya baginda sempat menunaikan solat berjamaah dengan para sahabat selama 11 hari, sedangkan keseluruh hari sakitnya ialah telah 14 hari. Jadi bermula start sakit kepala tu, baginda dan solat jemaah, senguti belah-belah sakit solat jemaah, dan belah hari bakinya dak. Kita baca macam mana detik-detik dia. Minggu yang terakhir, minggu terakhir, seminggu sebelum wafat, baginda pun bertanya pada isteri-isterinya. Jadi rumah Rasulullah ni, dia hujrah, bilik-bilik. Yang ni bilik isteri ni bilik isteri. Sekeliling masjid, kalau petok masjid ni, dia bilik isteri dia. Jadi dia kumpul isteri-isteri, tanya, esok giliran siapa pula? Giliran siapa pula? Dia tanya. Dia Rasulullah buat tanya. Jadi para isteri-isteri pun mari rasa faham apa yang baginda nak sebenarnya. Iaitulah para isteri ni faham bahawa Rasulullah nak duduk berehat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi para isteri pun dah apalah, giliran aku, giliran seorang-seorang ni nak wilah ke Aisyah. Jadi Rasulullah pun duduk di rumah Aisyah, sehingga Aisyah pernah mengatakan bahawa dia merasa sangat gembira bila mana Rasulullah alio dia bercampur dengan alio Rasulullah. Sebab waktu dia wafat, Aisyah pernah sugi Rasulullah, dia mamah kayu sugi Rasulullah, dan Rasulullah wafat di rumah dia. Jadi Rasulullah rehat di rumah Aisyah ni sampai tahap dia wafat bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. 5 hari sebelum wafat, iaitulah hari Rabu, Rasulullah mati hari mana? Isnin. Jadi Rabu seminggu sebelum tu. Panasnya bertambah sehingga menyebabkan baginda pun pengsan. Lagu mana kita panah ni, palarak koma tu. Itu pengalaman Rasulullah, pengsan. Lalu baginda pun berkata setelah dia bangun, tolong simbahkan pada aku air telaga, supaya aku dapat keluar bertemu dengan orang dan menyampaikan amanat kepada orang. Ini semangat Rasulullah. Belang-belang pengsan ni, pengsan sakit, panah dah lalu. Bila sedar, tolong jiru air. Tolong jiru air, pasal aku nak jumpa orang. Aku nak beri pesanan pada orang. Dok, setara ni semangat. Sebab tu kalau kita ingat Tok Guru Nak Aziz, siapa dah tengok masa dia ujung-ujung dia tu, kan dia ni dia bedah air kecing, pundi kecing dia, kan? Dia tubik rumah, daripada rumah tu nak pergi ke ngajar hari Jumaat kat dataran Kota Baru tu. Tak. Dataran Tok Guru panggil. Sebelah pegang tokak, sebelah lagi pegang beg kertas. Beg dia, dalam beg tu ada plastik pundi. Hok buat takung air kecing dia. Tu dia. No, cara tu kan. Sungguh nak ngajar. Nak beri pesanan pada kita belaka. Memang ada orang tanya, Tok Guru Nak Aziz, buat apa palarak setara ni nak semangat nak ngajar kita? Dia jawab benda rekah je. Pasal apa? Ni periuk nasi saya. Tu dia jawapan rekah Tok Guru kan. Ni periuk nasi saya di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sambung. Lalu baginda pun naik atas mimbar. Lepas pada Faisal, dia pun naik atas mimbar. Orang ramai pun berkumpul. Lalu kata Rasulullah, Allah menimpakan kutukannya ke atas orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid
Jangan jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Awal-awal Rasul pesan, jangan pula lagi aku tak ada, mumpakat sembah aku pula. Nah, pesanan ni nak royak dah kau dekat saat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda menyambung, dia menawarkan dirinya supaya dikisas dengan katanya, barang siapa aku pernah merotan belakang tubuhnya, maka inilah belakang tubuhku, silalah membalasnya. Sesiapa yang pernah aku jatuhkan maruahnya, inilah maruahku, silakan balas. Gamuk-gamuknya kita ada depan Rasulullah, dia minta kita balas yang mana dia pernah rotan kita dulu. Gua ada gamuk rokok kita. Dokkanlah kita nak balas balik hak mana ayah kita buat pun kita rasa syukur doa lalu yang mana ayah kita pernah bedal dulu. Tak? Tiba-tiba ayah kita tahu dah ayah bedal dulu-dulu tu membalas mulalah. Tak? Dok gamuk kita. Apatah lagi ini Rasulullah. Cuma ada peristiwa yang diriwayatkan. Ada kata dhaif, oleh bagaimanapun kita ambil pengajaran. Uqasyah. Kasyah tiba-tiba bangun. Bila tiba-tiba bangun ni orang badi sekir ke dia. Apa ulok apa membangun? Gitulah. Lah kita ni badi-badi rasa dok paluk nak balas balik, tiba-tiba bangun Uqasyah. Wahai Rasulullah, aku nak balas balik. Sila kata Rasulullah. Uqasyah kata, wahai Rasulullah, masa merotangku dulu, masa membetul barisan pasukan, aku tak pakai baju, wahai Rasulullah. Walaupun selok pakaian dia. Sila balas. Uqasyah pun tak tunggu lagi. Dia pun pergi kat Rasulullah. Dia peluk dan dia cium perut Rasulullah. Bukan nak balas, tapi tanda sayang dan kasih dia doa lalu kat Rasulullah. Dia kasih pada sahabat ni sampai tahap pernah peristiwa, ini hadis sahih lah, ini hadis sahih. Dalam peristiwa perang Uhud, nama sahabat ni Malik bin Sinan. Masa perang Uhud, Rasulullah pernah dia kena katok, ditetok. Rasulullah pakai topi besi. Dia ditetok oleh seorang panglima Quraisy bernama Ibnu Qami'ah. Dia tetok khapam kena baju besi ni. Kocok lah. Lepas tu lipasan dia lagi ni kena topi besi pipi. Khapang pecah. Jadi bila pecah ni, manek topi tu lekat di gerhang. Sehingga kan datang Abu Ubaidah Al-Jarrah melihat Rasulullah yang dah rebah ni. Lalu tengok ada besi yang tertusuk ni, dia puteri. Ketak dah lalu, besi ni lekat kat gerahang Rasulullah sampai tahap patah gigi Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini riwayat. Patah. Dua manek. Jadi belangnya senjah tu, gigi dia patah dua gigi depan ni. Darah pun leleh. Belang-belang darah tengah leleh. Malik bin Sinan masa tu tengah perang. Tengah kelang kabut, Malik bin Sinan mari tiba-tiba. Tengok yang Rasulullah berdarah ni, dia pun rangkul Rasulullah. Tiba-tiba dia pun jilak pipi Rasulullah. Belang-belang jilak kata Rasulullah, wahai Malik, mutah. Mutah kan? Tiba-tiba Malik, dia telang. Baginda bersabda, barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, tidak akan disentuh oleh azab api neraka. Tu dia Malik. Terus Malik, lepas ada dia tengok Rasulullah ni, dia sambung perang balik, dia dapat nikmat mati syahid. Itu kelebihan dan nak gambarkan bagaimana sayangnya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kisah Uqasyah. Lalu baginda menyambung lagi. Sesungguhnya manusia semakin ramai, sementara orang Ansar semakin sedikit, sehingga kan seperti garam di dalam makanan. Oleh itu, barang siapa yang menjadi pemimpin dan berupaya menjatuhkan hukuman terhadap seseorang atau mendatangkan kebaikan terhadapnya, maka hendaklah dia menerima orang Ansar yang berbuat baik dan memaafkan orang Ansar yang berbuat salah. Ini nak gambarkan Rasulullah sangat sayang pada orang Ansar. Pada Ansar ni, jadi sikit pasal apa?
hak yang masuk Islam kau ramai hak luar-luar tu. Daripada Yaman, Oman, Bahrain siapa ke Mesir pula ada masuk Islam, Palestin pula ada masuk Islam. Jadi Ansar ni sekadar hak pernah tolong sos di Madinah dulu. Jadi kau sikit. Jadi baginda pesan, mu jangan ada ingat pada orang Ansar. Orang Ansar ni besar pengorbanan dia. Kisah orang Ansar dengan Rasulullah ni pernah berlaku ketika selepas perang Hunain. Hunain ni tuan-puan, kisah perang orang Islam rasa yakin dah lalu. Sebab lepas berlaku pembukaan kota Mekah, ramai masuk Islam. Orang Mekah masuk Islam dan waktu tu juga orang Ansar daripada Madinah mari bersama-sama dengan pasukan Rasulullah duduk di Mekah sekejap. Jadi ramai ni. Tiba-tiba puak Hawazin dan Saqif mari nak menyerang Mekah. Jadi berlakulah satu perang dipanggil perang Hunain. Masa itulah digambarkan oleh Al-Quranul Karim yang mana orang-orang Islam mula sombong, mula dah ingat, lupa diri dah. Ada yang berkata kita ramai dah. Challenge ni dah boleh buat kira kat ni. Kita kata benda. Kita kau sedap dah ni, kau ramai dah buat kita. Dak kalah dah lepas ni. Gitu ucapan masa tu. Masa perang Hunain tiba-tiba berlaku sungguh. Berlaku yang mana orang Islam kalah peringkat awal. Kalah dah sekarang. Cuma takdir Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberanian Rasulullah akhirnya menang. Kita rekahkan menang peristiwa perang Hunain ni. Cuma oleh kerana puak Hawazin ni dia semangat ada lalu, dia bawa habis benda-benda yang berada di kota dia. Segala binatang ternakan, unta, kuda, kambing, biri-biri, termasuk ahli keluarga, buat semangat ketika perang. Jadi inilah perang yang paling banyak harta rampasan perang. Lepas kumpul harta rampasan perang ni nak bagi, bila nak bagi baginda ni, sebut nama daripada orang Mekah dapat. Sebut nama daripada orang Mekah dapat. Daripada orang Mekah dapat. Yang orang Ansar ni, yang mereka mari daripada Madinah nak membantu pembukaan kota Mekah, duk tunggu ni. Mana kita ni? Mana kita ni? Tak sebut nama pok-pok kita ni. Sudah. Ada projek. Orang mana kita? Kata orang Ansar ni pula. Jadi tunggu. Sebut seorang 100 ekor. Sebut seorang 100 ekor. Kau sudah habis pasal perang. Tak boleh benda satu. Betul lah. Baginda dah ingat dah kita. Jadi cakap. Akhirnya sampailah pada Rasulullah. Bila dengar benda ni, Rasulullah pun derah. Minta orang Ansar berkumpul. Aku nak jumpa orang Ansar. Orang Ansar terkejut lah. Apa tiba-tiba nak jumpa ni? Pasal perang habis dah. Bila berkumpul, baginda pun cakap, sesungguhnya aku hanya beri pemberian sedikit daripada pemberian dunia pada orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Percayalah wahai orang Ansar, sekiranya aku melalui satu jalan, Ansar melalui satu jalan, nescaya aku akan memilih jalan yang dilalui, yang ditempuh oleh orang-orang Ansar. Aku hanya beri sedikit pemberian dunia pada orang-orang ini untuk aku lembutkan hati mereka. Tetapi percayalah, kamu bawa balik aku, kata Rasulullah. Allah dengar gini, Allah ngeri pasal. Ngeri. Terlupa sekejap bahawa baginda sangat menyayangi mereka. Dan memang Rasulullah betul-betul tunaikan janji. Dia lahir di Mekah, tapi dia mati di Madinah bersama bumi orang Ansar. Bahkan baginda pernah bersabda, hadis ni kalau orang pergi umrah memang dia pegang hadis ni. Benda apa hadis ni? Barang siapa yang mampu meninggal di Madinah, orang pergi umrah dia tahu hadis ni, maka matilah di Madinah, kerana aku akan menjadi saksi pada dia. Memang ramai ayah-ayah toki-toki dulu duduk Madinah perasaan duduk lama kat Madinah. Sebab apa? Sebab dia fikir, aku nak mati sini. Orang-orang lama kita. Memang ramai orang kita mati sana. Ada yang sampai tahap orang balik, orang-orang lama. Jadi itu kelebihan baginda bersama orang Ansar. Sehingga dia sebut jangan lupakan orang Ansar ketika sebelum wafat dia. Hari keempat sebelum wafat, itulah hari Khamis. Baginda pada saat sakit Rasulullah yang bertambah
Lalu dia pun bersabda, mari aku tuliskan untuk kamu satu surat yang kamu tidak akan sesat selepas ketiadaan aku. Baginda ni, dia minta orang buat mari alat tulis. Orang alat tulis. Mari sini. Jadi debatlah para sahabat. Dok payahlah gitu. Dah lah wahai Rasulullah, cukup dah. Nak suruh baginda rehat ni. Cukup dah. Baginda minta rusak juga. Nak rakyat nak gambarkan Rasulullah ni. Sungguh-sungguh dia ni nak buat bekal pada kita lah ibarat. Belang-belang yang sakit, dia nak juga beri pesanan pada kita. Macam kita cerita pasal Tok Guru Aziz Hadi lah. Kira bawa beg yang kecil ni, dak paluk dah, nak main luar, duduk rumah lah. Ini orang yang ikhlas dalam perjuangan. Kemudian, masa yang kita kata 4 hari sebelum wafat ni, dalam keadaan bertambah sakit, Rasulullah tetap menunaikan solat berjemaah dengan orang ramai. Sampailah pada hari Khamis, 4 hari sebelum wafat. Pada hari itu Rasulullah solat maghrib dengan orang ramai. Dalam solat itu Rasulullah membaca surah Al-Mursalat. Tahu tak surah Al-Mursalat? Al-Mursalat ni juzuk 29, surah yang terakhir sebelum juzuk 30. Surah ni, kalau kita baca surah Rasam Usmani tu, semuka surat, nak dekat 2 muka surat. Panjang surah tu. Kita kalau sakit ke mana, kita kalau sakit. Kan kita duk mayang cacang ni kan. Nak mayang. Kita kalau sakit, inna a'tainakal kausar. Padang tu dah lah. Rakaat kedua, kul huwallahu ahad. Padang dah. Bahkan kalau tak baca surah pun tak apa benarnya. Kalau kita sakit, Rasulullah ni belang-belang dia sakitnya baca surah panjang dah setengah. Ini Rasulullah sakit ni. Masa tu mayang maghrib. Lepas dia mayang maghrib, dia pun balik masuk bilik dia pun rehat. Lepas tu masuk waktu isyak. Waktu isyak, Rasulullah pun bertambah sakit dia, sehingga dia tidak lagi berupaya keluar ke masjid. Aisyah menceritakan, Rasulullah bertanya, adakah semua orang sudah sembahyang? Mereka pun menjawab, belum wahai Rasulullah, mereka sedang menunggu. Kini, lepas mayang maghrib tadi, baca surah panjang tadi, dia pun masuk bilik dia, rehatlah sekejap. Lepas tu masuk waktu. Bila masuk waktu ni Rasulullah, orang duk mayang, sebelum ni sakit setara mana, Rasulullah akan tubik bilik dia mayang sama. Kalau tuan boleh bayang, orang pernah buat umrah mesti tahu. Itu ruang raudah. Ruang raudah itulah tempat sembahyang Rasulullah. Raudah. Di sebelah raudah tu, itulah rumah Rasulullah. Waktu peristiwa ni, di makam Rasulullah sekarang ni lah tempat Rasulullah berehat. Jadinya dia tubik tu nampak lalu orang tengah sembahyang. Jadinya belang-belang dia duduk dalam bilik dia ni. Dia tanya Aisyah, orang mayang lagi? Dok lagi. Orang bagi tunggu mu tu wahai Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, tolong siapkan kepada aku air dalam besen. Lalu mereka pun menyediakannya. Rasulullah pun mandi. Dia mandi. Dia nak sejuk badan. Dia pun mandi. Lalu Rasulullah pun cuba untuk bangun, tetapi baginda jatuh pingsan. Tengok. Dia pingsan. Kalau sakit dah lalu siapa larat pingsan ni, dak demam sebarang. Demam sakit dah lalu. Kalau cek suhu mungkin 39, 40 lebih lah sana tu. Lepas sudah, Rasulullah pun tanya, sudahkah semua orang sembahyang? Tak lagi, kata Aisyah. Orang ni tunggu Rasul nak jadi imam pada mereka. Tunggu. Kalau tadi pertama dia pesang, dia bangun balik orang mayat lagi, tak lagi tunggu Melaka wahai Rasulullah. Dia pun nak terang keluar ni. Pesang lagi. Berlaku baginda pesang, bangun pesang ni 3 kali. Peristiwa ni nak gambarkan pada kita bagaimana Rasul nak tunjuk contoh. Sungguh dia nak menunaikan solat fardu.
Bukan sekadar tunaikan solat fardu, nak tunai berjemaah. Nah, itu hebat. Tuan-tuan yang mari berjemaah ni, pedoman sinilah peristiwa dia. Lepas tu kita tengok toki-toki kita, benda kau kira hak tua-tua ni, hak yang berusia 90, dia mari dok tarang dok. Tokak-tokak. Basikal. Jalan kaki. Lepas tu kita tajuk sangat pada hak sakit-sakit ni. Hak badan dalam kita ni, hak pasal gitu. Hebat benar pasal ini pedoman dia. Lalu baginda pun minta, lepas dok degih nak bangun mayang ni, dia pun minta Abu Bakar jadi imam. Maka bermulalah hari itu Abu Bakar menjadi imam sebanyak 17 waktu solat semasa hidup Rasulullah. Sedangkan Aisyah memujuk Rasulullah sebanyak 3 atau 4 kali supaya dilantik orang lain selain ayah dia. Pasal apa? Abu Bakar ni kawan baik Rasulullah. Kalau dia jadi imam, tak gerak mayang. Dia baca sepatah, nangis. Dia baca sepatah, sebab. Baca sepatah, sebab. Lagi. Sebab Rasulullah yang jadi imam selama-lama ni. Terik ni, dia kena jadi imam. Tak lagi. Ni pengalaman para sahabat. Satu hari, masa hari Ahad, baginda mati, hari Isnin, hari Sabtu. Rasulullah rasa sedikit lega. Lalu baginda pun keluar dengan dipapa oleh 2 orang lelaki untuk menunaikan solat zuhur. Ketika itu Abu Bakar sedang mengimamkan mereka. Apabila Abu Bakar melihat kedatangan Rasulullah, beliau pun berundur, tetapi Rasulullah mengisyaratkan kepadanya supaya tidak berundur. Rasulullah berkata pada 2 orang yang memapahnya, "Dudukkan aku di sebelahnya." Mereka pun mendudukkan Rasulullah di sebelah kiri Abu Bakar. Lantas Abu Bakar mengikut solat Rasulullah sambil memperdengarkan takbir. Begini tuan-tuan. Bayangkan di situ bilik Rasulullah, Abu Bakar tengah jadi imam sini ni. Jadi kalau suatu baik, nampak lah. Abu Bakar tengah mayang ni, tengah jadi imam ni. Bila baginda mari dengan dipapa, bila Abu Bakar pun dia nak berundur ke belakang. Jadi bila nak berundur ke belakang, Rasulullah minta, dah. Dia buat isyarat. Dah. Lalu Rasulullah pun duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ni dia tak gamak. Dia tak gamak bila mana Rasulullah duduk di tepi dia dan dia jadi imam, dia rasa tak pandai dah lalu. Jadi Rasulullah duduk, dia pun berundur ke belakang, sedangkan suara Rasulullah masa tu halus. Dia tak urut. Slow je bunyi. Jadi setiap kali Rasulullah Allahu Akbar nak rakaat ke sujud ke, Abu Bakar lah tukang kuat. Inilah dia sunnah. Kalau tuan tengok lening ada 2 bunyi. Imam Allahu Akbar, bila pula Allahu Akbar. Ini dia sunnah dia, peristiwa dia. Mekah gitulah. Kalau bersila pun kadang-kadang gitu juga. Pada silap mayat jemaah tak bila tolong buat kuat. Cak waktu dah lah. Cak waktu. Jadi itu sunnah dia. Jadi Abu Bakar dak paluk rasa. Dia pun tetap berundur ke belakang. Sehari sebelum wafat, iaitulah hari Ahad, Rasulullah sempat memerdekakan semua hamba dia. Antara hamba dia Anas bin Malik. Anas bin Malik ni tuan-tuan, dialah yang tukang mandi Rasulullah. Dialah yang tukang, kalau Rasulullah ni nak tubik rumah, Anas tukang siap-siap dah. Ini selipar Rasulullah. Anas lah yang banyak meriwayatkan hadis-hadis apa yang berlaku di dalam rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum dia wafat, dia bebaskan semua hamba-hamba dia. Lalu menjelang hari yang terakhir, Anas bin Malik. Jadi Anas yang meriwayatkan hadis mengenai sebelum detik-detik wafat Rasulullah. Tak kala orang Islam sedang solat subuh pada hari Isnin dengan diimamkan oleh Abu Bakar, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh Rasulullah yang menyekap tabir bilik Aisyah lalu memandang ke arah mereka. Jadi tengah mayang ni, para sahabat memang nak jumpa doa dari Rasulullah tapi tak gamak pasal sakit. Nak mayang berjemaah tapi nak buat kan sakit. Mayang lah. Cuma belang-belang tengah mayang subuh hari wafat Rasulullah masa duha lagi, nampak Rasulullah selok lasih tengah mayang ni. Nampak tengah selok lasih.
Lalu baginda tersenyum. Orang tu mayang ni. Mana kata jeling lah. Nampak selok tu, keling lah tu. Bila keling tu tuan-puan, tiba-tiba nampak senyum. Kat mana? Kita jaga mak kita ni, mak pak kita lah. Jaga mak pak kita. Sakit dia ni. Kalau orang sakit lagu mana, senyum tak? Payah nak senyum kan? Sakit, duk diam. Kadang-kadang banyak murung. Makan pun duk senyum. Orang tengah sakit. Tiba-tiba kita tengok mak pak kita hak tengah sakit terlantar dah beberapa bulan ni. Tiba-tiba senyum. Senyum. Gembira. Kita pula ke mana? Alhamdulillah. Hati kita membunga ni. Ya Allah, mak sihat dah. Ayah, pak sihat dah. Kalau anak kita lah. Abang sihat dah. Jadi para sahabat bila tengok Rasulullah senyum tengah salat tabir ni, hampir-hampir nak batalkan sembahyang. Gembira hati ni, membunga. Nak batal sembahyang seolah-olah nak pergi peluk Rasulullah masa tu. Jadi baginda pun belang dia senyum ni, Rasulullah mengisyaratkan teruskan sembahyang, dia pun tutup balik tabir. Orang tak ikut tadi ke dia nak terpa lalu dah. Nak terpa Rasulullah. Sebab tu kadang-kadang nak kita jaga orang tua. Kadang tu kita ziarah orang lah. Ziarah orang. Baru bedah, kenapa? Buah pinggang ke, jatuh ke apa ke. Senyum dia. Gembira nampak. Macam segar je. Cakap, itu balik lah rumah. Hidup pitau besar tu. Siapa mesej, meninggal dah kawan kita ni. Sama kita dah. Meninggal dah. Padahal bukan tak dia duk cakap kita ke? Lebih kurang gitu dah Rasulullah. Dia senyum masa ni. Duha kat lagi? Tak ada dah. Lalu setelah waktu duha semakin tinggi, Rasulullah memanggil Fatimah radhiyallahu an, anak perempuan sulung dia. Anak lelaki dia mati habis dah. Ni hak perempuan dia sulung. Lalu membisikkan sesuatu kepadanya. Lantas Fatimah pun menangis. Rasulullah pun memanggilnya sekali lagi lalu membisikkan sesuatu sehinggalah Fatimah pun tertawa. Aisyah berkata, kami bertanya peristiwa itu selepas itu. Fatimah menceritakan, Rasulullah membisikkan kepada aku bahawa dia akan wafat dengan sakit yang sedang dihadapinya. Lantas aku pun menangis. Lalu baginda pun membisikkan kepadaku kali kedua bahawa akulah ahli keluarganya yang pertama akan menyusul selepas ketiadaannya. Lalu aku pun ketawa. Fatimah ni tuan-tuan, dia dapat kelebihan mufti Rasulullah. 6 bulan mati, dialah yang pertama ahlu bait meninggal. Dan sehinggalah baginda mengucapkan kata dia bahawa Fatimah lah yang akan menjadi sayyidatun nisa fil alamin, ketua pada perempuan. Fatimah yang jadi ketua dia seluruh alam ni. Dapat kelebihan tu. Fatimah pun belang ni tengok dia duk cakap dengan ayah dia ni. Fatimah kata ke ayah dia, ayah, alangkah deritanya ayah sekarang. Sakitnya dah ayah ni. Lalu jawab Rasulullah, selepas hari ini tidak ada lagi sakit pada ayahmu. Mana kamu kita dengar gitu. Abah nampak sakit dah lalu abah ni. Batuk kuat ni sakit ni abah. Abah tu pun jawab, abah sakit masa ni je, lepas ni ada dah. Sudah kita. Mana kamu kita. Jadi gitulah perasaan masa tu. Fatimah bila dapat baginda royak gitu. Makna kata memang tak ada Rasulullah lepas ni. Lalu Rasulullah pun memanggil Hasan dan Husain. Ni cucu kesayangan dia, anak Ali, anak Fatimah. Dia pun berpesan dengan kebaikan pada keduanya dan memeluknya. Kemudian Rasulullah pun memanggil isteri-isterinya, menyampaikan nasihat dan memberikan peringatan pada mereka. Dalam keadaan sakit Rasulullah yang bertambah kuat kerana racun yang dia makan di Khaybar, dia berkata, Aisyah, aku masih lagi terasa sakit bisa makanan yang aku makan di Khaybar. Maka sekarang tibalah masanya aku merasa bagaikan hendak putus urat tengkukku akibat racun tersebut. Lalu kemudian baginda pun berpesan pada orang ramai dengan katanya, jagalah solat, jagalah solat, jagalah solat. Dia ulang 3 kali. Ni waktu duha sebelum wafat Rasulullah. Pesanan dia hak tak akhir tuan-puan, tak ada benda lain. Mayang, jaga mayang, jaga mayang.
Kita ni kan, kita bila kita imbah balik kita ni. Mayang, kalau kita fikir molek, mayang aku ni. Kita mikir molek. Lah ramai-ramai manusia lah ni, mayang aku dah. Tak. Cuba kita ingat balik. Siapa ajar kita mayang? Mak kita, ayah kita. Kalau bukan hak orang dulu ni, hak dudik, hak ajar kita, dak au kala kita mak. Kalau bukan pak kita pun heret kita mari surah bala dulu, dak kenal kita mak. Maka bila baginda pesan macam ni tuan-puan, memberikan satu perasaan yang sangat dalam pada kita. Aku jadi gening ni ialah selain daripada hidayah daripada Allah, selain daripada tu adalah kerana jasa mak pak kita. Mak pak kita ni, hak budak-budak ni. Jangan barang. Nampak barang je pasal mayang bang ni. Kalau bukan kerana mak pak kita tolong beli piyah pada kita dulu, tolong belikan belakang, ni baju Melayu mu. Ni hak kakak. Ni kain mayang mu ni. Mak pak tolong beli. Jadi suasana benda tu telah membentuk kita tanpa kita sedar. Kerana jasa mereka. Pasal tu baginda Rasulullah pun pernah mengatakan, para sahabat mari kat Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ilallah, apa dia amalan ahabba yang paling disayangi oleh Allah? Kata Rasulullah, birrul walidain. Lepas birrul walidain, al jihadu fi sabilillah. Belum baginda royak pasal jihad, buat baik pada dua orang tua. Hak tu dulu. Pasal benda berkait pasal mayang tadi. Kita beruntung tubik perut mak yang ucap syahadah. Kita beruntung tubiknya kita, awak cek kali sini pakai spek tu. Dah kala masa kita tubik. Tapi pak kita ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah, tak tahu kala kita masa tu tak sedar benda. Tapi kita punya, orang panggil apa, sel-sel badan kita ni, kataan tu dululah kita sapa kat telinga, kat deria telinga kita ni, masuk meresap ni. Syahadah duduk situ, membesarkan Allah duduk situ. Hayal salat, mayang duduk situ. Hayal salat, kejayaan duduk situ. Jadi kita kalau doa ni tuan-puan, jangan pernah tinggalkan doa kebaikan buat mak pak. Tu hak paling penting. Rabbi fil lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sebagaimana kalau doa tu sebagaimana mereka merahmatiku sejak aku kecil. Kecil tu bila? Kejak kita duduk dalam perut mak lah. Lepas tu perut mak bersama dengan mak, ayah pula, pak pula. Pak arak pergi surah macam buat kecek-kecek ni. Pak arak mari sejik, arak mari surah. Dia dah ajar benda pun kadang arak aja. Tapi arak itulah didikan yang kita tak sedar. Membentuk jiwa dan perangai kita sehinggalah kita jadi orang mayang ni. Lalu tibalah detik yang terakhir. Abdurrahman bin Abu Bakar, adik pada Aisyah, memegang kayu sugi. Belang-belang Rasulullah ni duduk atas ribu Aisyah. Tiba-tiba Abdurrahman mari masuk bilik tu, pegang kayu sugi. Aisyah pun tanya, wahai Rasulullah, nak sugi ke? Siapa mengangguk? Aisyah pun ambil kayu sugi tu. Wahai Rasulullah, nak aku lembutkan ke? Siapa mengangguk? Jadi Aisyah kata, antara nikmat aku yang paling hebat adalah air liuk aku bercampur dengan air liuk Rasulullah. Kerana Aisyah tukang apa lembut kayu segi Rasulullah. Dia mama. Lepas tu dia pun bersihkan gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda pun bersabda lepas pada disugi ni, la ilaha illallah ala inna lil mauti sakarat. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Sesungguhnya bagi kematian itu sakarat, sakit. Ada sakit, maknanya kekasih Allah orang paling baik atas dunia, dia kata dia sakit.
Kita tak tahulah balas mana. Hak ustaz pun sakit kok. Kalau Rasulullah sakit, kita nak sana sakit. Tara mana? Wallahu a'lam. Sakit dah lalu lah. Lalu, baginda mengangkat tangannya. Dia angkat tangan. Angkat tangan. Belang dia baring ni, duduk kepala atas riba Aisyah. Dia angkat tangan. Menengok pandangannya ke bumbung. Ketika itu bibirnya bergerak-gerak. Aisyah pun merapatkan kepadanya mendengar Rasulullah bersabda, bersama orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka di kalangan Nabi-Nabi, Siddiqin, Syuhada dan Salihin. Allahumma ghfirli warhamni waghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la wa alhiqni birrafiqil a'la wa alhiqni birrafiqil a'la. Diulang 3 kali. Ya Allah, rahmatilah aku, ampunkanlah dosaku, dan pertemukanlah aku dengan teman yang tertinggi. Tangan yang dekat tu, lepas dia ulang 3 kali, dia pun rebah. Wafatlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lepas dia wafat tu tuan-puan, lepas saja dia wafat, gemparlah penduduk Madinah. Orang-orang pakat kumpul di Masjid Nabawi. Belah-belah tengah nangis-nangis ni, siapalah orang Debel, orang Bukit Kasing? Umar radhiyallahu anhu. Umar bawa parang, bawa pedang. Siapa kata Muhammad mati, aku bacung dia. Dia ramai Umar. Wah, sudah. Belah-belah sedih ni. Orang nangis tau. Mari orang seorang ni. Siapa kata mati, aku bacung dia. Sesungguhnya baginda Rasulullah pengsan sekejap. Sebagaimana pengsan Musa alaihissalam. Nabi Musa dulu, kau tak ingat kisah dia, panah peti. Waktu dia duduk bukit Tur Saina, minta nak jumpa dengan Allah. Tiba-tiba peti mari panah. Pesang apa ni? Musa dan juga pengikut-pengikut dia. Nabi Musa pengsan sekejap je. Rasulullah pengsan sekejap je. Lepas ni dia sedar. Siapa royak mati aku bacung dia. Sudah, dah lah, habis dah lah kita. Nak buat gana ni. Manggillah Abu Bakar. Abu Bakar manggil lewat sikit. Tengah-tengah ngamor ni, tengah lapang ni. Tak kotang pada sahabat. Rasulullah pergi tengok Rasulullah. Dia pun sapu muka Rasulullah. Bila dia pun sapu, dia pun tubik membacakan ayat Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tiadalah Muhammad ini sama seperti nabi-nabi lain yang pernah diutuskan. Mereka ni diangkat jadi nabi, lepas tu mati. Bagaimana nabi-nabi lain? Maka nabi kita juga pun, dia menjadi utusan Allah, dan sampai masa dia mati. Terduduklah Umar radhiyallahu anhu. Duduk Umar. Jadi lepas pada peristiwa ni tuan-puan, pada sahabat radhiyallahu anhum sedih, murung ramai-ramai. Sebab mengenangkan kehidupan bersama-sama dengan Rasulullah. Detik-detik perjuangan kasih sayang Rasulullah tak terhitung, tak terkira. Sehinggalah seorang sahabat tak boleh duduk di Madinah. Ada seorang sahabat, kalau dia duduk di Madinah, tak lagi. Dia adalah seorang muazzin, Bilal bin Rabah. Bilal ni, waktu hijrah ke Madinah, Rasulullah minta dia jadi muazzin. Tukabang. Sejak pada Rasulullah arahkan dia, sampai ke mati, dia jadi tukabang. Lepas tu, lepas dia mati Rasulullah ni, dia ada lagi. Dia minta izin dengan Abu Bakar, minta tolong, hantar dia perang jauh-jauh. Pasal lagi banyak dah lalu kenangan dia dengan Rasulullah. Abu Bakar dakwi, minta sungguh-sungguh, dah bagi. Sapalah satu tahap, dah minta dah lalu sangat. Dia pun pergilah tinggalkan Madinah. Dia duduk di mana? Di Syam, jauh, dekat Syria ni. Lalu orang-orang mufakat mengingat kepada laungan azan Bilal bin Rabah. Orang rindu laungan azan yang pernah hidup bersama dengan Rasulullah. Kek bujuk Bilal tak mau balik. Hantar utusan tak mau balik. Hantar lagi tak mau balik. Sapalah hujung-hujung
Terik ni, kau tak balik juga tak tahulah. Hantar cucu Rasulullah Hasan dan Husin. Bila Hasan dan Husin mari jumpa dia, tengok je Hasan dan Husin, dia kata benda, sesungguhnya aku tengok bibirmu dikucuk oleh Rasulullah, dia kata. Jadi bila ni tak sanggup melihat tengok cucu Rasul main pujuk dia, dia pun baliklah juga ke Madinah. Bila balik orang pun tak tunggulah. Orang minta dia naik jadi tukar, dia naik masuk waktu minta bang. Hak tu orang nak dah lalu. Mula laungan azan, Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dengar je kalimah azan, mulut tubik daripada mulut Bilal. Orang-orang hak duduk dalam rumah ni macam dah sudah kediri pakai tubik belaka. Seolah-olah terasa hadir Rasulullah ni. Terasa baginda ada dengan mereka ni. Mari gelora rasa. Pakai tubik belaka. Sapalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dak terucap perkataan Muhammad, terduduk Bilal bin Rabah. Sebab terkenangkan doa lalu, rindu kat doa lalu kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengalaman pada sahabat radhiyallahu anhum. Orang-orang meriwayatkan peristiwa tu, itulah peristiwa yang paling menyayat hati yang pernah berlaku di Madinah, mengenangkan ketiadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagai penutup, baginda pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Belum sempurna iman seseorang kamu, kita belaka, selagi mana kamu tak letakkan aku ini terlebih musayang pada anak-anak, terlebih musayang pada mak pakmu. Jadi kita ni tuan-puan, moga-moga dengan membaca peristiwa baginda Rasulullah ni, kisah hidup dia, menambahkan rasa kasih kita, rasa sayang kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang itu sajalah pertemuan kita. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah dan kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.